Sabit daerah Tutong. Alhamdulillah kita telah pun sampai di daerah Tutong dan tiba masanya kita menyapa rakan kita Nur Adina. Assalamualaikum, apa khabarnya Nur Adina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya sehat dan ceria menjalankan tugas. Bagaimana pula dengan Dini dan Anissa? Apa kabar? Alhamdulillah, kita ni pun sehat di sini dan diharapkan semua orang berada dalam keadaan sehat juga. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca di daerah Tutong ni? Ya, cuaca di daerah Tutong agak mendung sebenarnya pada pagi ini, tapi itulah kita harapkan agar cuaca akan basuh cerah ya dari masa ke semasa agar apapun perancangan kita ni akan dipermudahkan pada pagi ini insya-Allah. Betul kan, kalau orang bercakap Jadina, mendung tak bererti hujan, tapi walau apapun semuanya adalah rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting sekali kita melakukan persiapan lah kan. Betul. Atas apapun yang bakal kita hadapi lah dalam apa saja situasi dalam kehidupan lah kan sebenarnya kan. Betul sekali lah. Itu antara caranya untuk kita ni belajar dari pengalaman. Betul. Dan cakap pasal belajar ni, pastinya tadi Adina ada mendengarkan perkongsian kita bersama dengan rakan kita daerah Belait. Mungkin Adina sendiri dapat mengongsikan apakah antara program ataupun kursus yang mungkin Adina berminat untuk laksanakan bagi meningkatkan kemahiran diri. Silakan. Ya, bagi saya untuk masa inilah ya, saya ingin dan juga berminat untuk mengikuti kursus perniagaan sebenarnya ataupun memulakan bisnes. Kerana terinspirasi daripada melihat generasi muda masa kini yang banyak membuka perniagaan sendiri ya. Jadi itulah sebelum kita ni masuk dalam dunia perniagaan, perlulah kita ni ada sedikit ilmu asas sebenarnya. Jadi perlu kita ni ikut kursus, ikut ada mentor dan sebagainya. Betul. Jadi dengan adanya kursus ini, insyaAllah akan memberikan kita satu ilmu yang bermanfaat dan mungkin mengajar kita ni akan cara-cara yang betul, cara-cara yang tepat untuk kita ni mengurus perniagaan kita ni sendiri. Betul. Itulah mungkin antara kursus yang saya ingin ikutilah pada masa ini. Alhamdulillah. Kalau Nur Adina untuk memulakan perniagaan sendiri kan, Nur Adina rasanya apa yang ingin Nur Adina niagakan lah kan. Ya, kalau bagi saya sebagai seorang perempuan memang suka menggunakan tudung ya. Jadi itulah yang ingin saya mungkin jual, iaitu bisnes tudung sendiri dengan jenama sendiri, dengan mungkin antara material yang diinginkan lah sesuai dengan apa yang selalu saya gunakan dan saya pilih. Okey, Adina Hijab. Ya, Adina's Hijab. Adina's Hijab, okey. Mungkin Menarik. kita dapat lihat nanti bagaimana dan insyaAllah kami doakan agar diberikan peluang untuk merealisasikan impian tersebut. Amin. Baiklah Nur Adina, apa kata kita berikan ruang saja untuk mengongsikan maklumat dan juga bahan perkongsian daripada daerah Tutong. Silakan Nur Adina. Ya, baik, terima kasih rakan kita Dini dan juga Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Tutong, Inspirasi Pagi Auda. Kita bersama untuk edisinya pada hari Sabtu 31 Januari 2026 Masihi ya. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Didoakan semoga Auda sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga sihat sejahtera hendaknya, dan segala perancangan Auda dan urusan Auda hari ini didoakan semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga akan dipermudahkan untuk pagi ini. Berada dalam pertemuan kita kali ini, seperti biasa akan dikongsikan terlebih dahulu satu info semasa di mana akan berlaku kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ya yang telah pun dijadualkan pada hari ini, hari Sabtu 31 Januari 2026, yang akan melibatkan di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan juga kawasan sekitarnya. Jadi akan berlaku penutupan sementara bekalan elektrik yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan akan disambung semula pada 11 petang. Bermula pada jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang ya.
Bagi orang yang tinggal di sekitar kawasan yang terjejas, hendaklah mengambil maklum mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik ini yang akan berlaku pada hari ini, hari Sabtu 31 Januari 2026 Masihi. Dan itulah antara satu info semasa yang dapat kami kongsikan untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Untuk itu, mari kita terus saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, untuk pakej program kali ini akan kita membuat pendekatan bersama dengan seorang penduduk kampung dari Luagan Duduk yang memelihara arnab, dan bertuahnya saya pada ketika ini berpeluang untuk bertemu dengan beliau yang pada ketika ini sedang mengadakan acara ataupun satu tempatlah untuk para pengunjung melihat arnab-arnab beliau. Jadi kita akan bertemu dengan beliau untuk mengetahui cerita mengenai dengan peliharaan beliau, iaitu arnab. Jadi untuk itu teruskan ke Sedang Nada bersama saya. Memelihara arnab merupakan satu amalan penternakan dan pemeliharaan haiwan yang memerlukan pengetahuan, komitmen serta keprihatinan terhadap aspek kebajikan haiwan. Arnab bukan sahaja berperanan sebagai haiwan peliharaan, malah turut menyumbang kepada kesejahteraan emosi pemilik melalui interaksi yang berterusan. Dalam hal ini, pengalaman pemilik arnab yang berpengalaman amat penting sebagai rujukan amalan terbaik. Dayang Fatmawati Kamdi, seorang pencinta haiwan yang berasal dari Kampung Luagan Duduk, merupakan contoh pemilik arnab yang komited apabila beliau telah memelihara arnab sebagai antara haiwan peliharaannya selama lebih sedekad. Pengalaman jangka panjang tersebut mencerminkan tahap kefahaman yang mendalam terhadap keperluan biologi, pemakanan dan penjagaan kesihatan arnab. Namun demikian, memelihara arnab bukanlah suatu perkara yang mudah dan memerlukan tahap pengurusan yang sistematik serta disiplin yang tinggi. Cabaran ini menjadi lebih kompleks apabila bilangan arnab yang dipelihara adalah besar, melibatkan aspek penyediaan makanan yang mencukupi, pengurusan kebersihan persekitaran, pemantauan kesihatan serta kawalan pembiakan. Usaha beliau memelihara lebih daripada 50 ekor arnab setentunya menuntut komitmen masa, tenaga dan pengetahuan yang lebih mendalam berbanding pemeliharaan berskala kecil. Minat. Okay, firstly kira macam alhamdulillah lah buat setakat ni yang kenapa saya meminati memelihara arnab ni adalah jadikan dia hobi. Jadikan dia hobi, sambil hobi tu sambil dia bisnes lah. Alhamdulillah. Mula-mula pada tahun 2014 cuma 2 ekor saja. 2 ekor saja saya memelihara, iaitu warna putih. Okay, and then selepas tu dia membiak sampai 100 ekor, mungkin 100 lebih ekor. Okay, tapi seekor 100 ekor tu, okay, satu ekor ni macam ni kira seekor satu sangkar. Jadi mungkin 100 ekor lebih lagi. Ya. Jangka hayat ni arnab yang setakat yang kami ni, pada tahun 2014 kami memulakan memelihara arnab ni. Jadi jangka hayatnya melebihi 11 tahun sampai 11 tahun. Buat beliau juga, pemeliharaan arnab turut menjadi lebih mencabar apabila melibatkan pelbagai jenis atau baka arnab yang mempunyai ciri fizikal, keperluan penjagaan dan tahap ketahanan kesihatan yang berbeza. Setiap jenis arnab memerlukan pendekatan pengurusan yang khusus, sama ada dari aspek pemakanan, ruang habitat maupun penjagaan kesihatan. Di samping itu, arnab mempunyai jangka hayat yang relatif panjang serta kadar pembiakan yang cepat yang boleh meningkatkan bilangan arnab dalam tempoh yang singkat sekiranya tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, keadaan ini menuntut beliau untuk sentiasa peka dan mempelajari lagi tentang pengurusan pembiakan secara terancang bagi mengelakkan masalah kepadatan dan kebajikan arnab. Makanan yang selalu yang kami memberi adalah sejenis sum, iaitu namanya makanan itu adalah gargel. Makanan yang larangan yang setakat ini, okay, yang kami jadikan dia pengalaman, iaitu carrot, lobak merah,
okey, dan sayur kangkung. Tapi sayur-sayur yang apa yang kita makan, jangan bagi makan. Itu adalah makanan larangan sebenarnya. Penyakit yang selalu menyerang arnab ni adalah air. Air yang boleh menyebabkan kurap, iaitu ataupun dalam Inggerisnya fungus lah, okey. Air ataupun yang lembap-lembap. Bukan yang bukan yang selalu macam waktu sejuk ataupun waktu panas pun boleh menyebabkan kurap juga. Setakat ni kalau aktif memang aktif. Kalau ada buat kalau kami kena jemputan event yang selain daripada ini, event untuk hari jadi ada juga, untuk keluarga ada juga kami kena panggil, okey. Tetapi yang paling syok sekali lah event yang macam gini sebab budak-budak datang kemari, jadi diorang ada pengalaman untuk memegang, mengambil gambar, okey. Lepas tu diorang boleh belajar dari segi mana-mana animal yang binatang yang boleh jadikan pet ataupun tidak boleh jadikan pet sebenarnya. Di samping komitmen terhadap aspek pemeliharaan dan kebajikan arnab, beliau turut memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan dalam pemeliharaan arnab dengan aktif menyertai pameran arnab sebagai satu inisiatif menjana pendapatan sampingan. Penglibatan ini tidak hanya membuka peluang ekonomi kendiri, malah berperanan sebagai platform untuk berkongsi pengetahuan, mempromosikan baka arnab berkualiti serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan arnab yang betul. Baik penonton, alhamdulillah terdapat beberapa jenis ekor arnab yang antaranya teddy bear, anggora. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis yang ada di sini. Tapi apa yang pasti dengan memelihara haiwan ini memang ia dapat memberikan kesan-kesan positiflah kepada pemiliknya, kerana bukan saja kalau kita melihat arnab ni comel, tapi kalau kita ni melihat tingkah lakunya itu dapat membuat kita rasa gembira sebenarnya. Jadi itulah antara yang dikongsikan oleh narasumber mengenai dengan pemeliharaan arnab. Selain itu juga kepentingan menjaga kebersihan kandang, kemudian kesihatan haiwan peliharaan itu juga adalah salah satu perkara yang sangat signifikan bagi mereka yang memelihara haiwan. Saya kira sampai di sini kita bersama penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.